Alright. Okay. Alright. Yang ni yang kita buat dalam topik 7. Just in case ada yang masih blur-blur lah, you don't know what actually you are supposed to do. Okay. Sebenarnya ada satu, you kena faham apa method yang kita guna untuk kira bad debt expense. Okay. It's not how to kira lah. It's actually how you go about with recording your bad debt expense in your receivable. Okay. So method ni kalau kamu tengok, alright, actually kita ada dua method lah. Okay, one is allowance method, okay, and the other one is a direct write-off method. Okay, so dalam dua-dua method ni, actually kita ada buat a few steps lah before you record the bad debts. Okay, kalau kamu tengok dekat sini, for direct write-off method, okay, you cuma ada satu proses saja yang you akan buat, which is record write-off bad debts. Okay, so record write-off bad debts ni maksudnya saya hapuskan hutang yang memang tak dapat di-collect daripada debtors. Okay, that is what we mean by recording the bad debt expense. Boleh faham? Okay, so bila you kena faham yang ini ialah benda yang memang confirm dah jadi. So that means throughout the accounting period, okay, let's say ada your debtors yang gagal untuk bayar hutang because of the reasons yang kita dah belajar, yang gila, mati, bankrupt semua tu. So kita kena write off dia punya bad debts. Okay, so bila kita write off dia punya bad debts, okay, the things that you need to do is actually record lah. Okay, tapi nak record tu awak kena tahu syarikat you guna method mana. Okay, kalau saya guna method direct write off, this one, okay, meaning that cara untuk record will be debit bad debt expense and credit accounts receivable. Okay, ini adalah dia punya journal. Sekejap line tak okay, dia like jumping. Okay, so you boleh nampak sendiri kalau kata saya nak record a bad debt expense yang tak boleh dikutip daripada debtors, okay, using my direct write-off method, okay, I will use this journal. So maksudnya Madam hanya akan debit bad debt expense saja. So bad debt expense di sini adalah bad debts yang betul-betul tak boleh dikutip. And kita akan credit accounts receivable. Okay, kenapa credit account receivable? You kena faham bila kita sebut write off, maksudnya you nak delete ataupun you nak hapuskan nilai tersebut daripada your subsidiary. So that's why kita akan credit account receivable. Okay, kalau kita guna allowance method pun, kita masih juga akan credit account receivable. Tak ada masalah. Sama je, kita masih akan credit account receivable. Kenapa kita masih akan credit account receivable? Kerana you faham yang you buat sekarang ni ialah write off bad debts. So bila saya write off bad debts, maksudnya saya nak hapuskan terus hutang subsidiary tersebut. Sebab tu I akan keluarkan nilai tu daripada saya punya receivable. That's why saya akan credit receivable. Cuma bila kita guna allowance method, amount yang tak dapat dikutip tu, you tak akan debit bad debt expense. Kenapa? Sebab kamu kena faham, bila saya guna allowance method, dari awal tahun lagi ada sejumlah wang yang kita dah allocate untuk bad debts. Maksudnya kita dah jangka amount yang sebanyak berapa persen tu kemungkinan besar tak dapat dikutip daripada customer. So let's say you dah letak satu allocation, let's say 1% dan nilai dia ialah 10,000. So nilai tersebut dah memang ada dalam allowance for doubtful debts. So bila ada orang yang tak mampu atau tak boleh bayar balik hutang you tak akan debit bad debt expense. Sebab kalau debit bad debt expense, maksudnya tadi you dah keluarkan sejumlah wang masuk dalam allowance for doubtful debts. Dia ialah kontra kepada AR kan. Lepas tu you debit pula bad debts. Maksudnya sekarang ni 2 kali keluar duit tu. Belanja tu akan jadi berlebih-lebih. So what you do is actually kita akan debit dia daripada allowance for doubtful debts. Maksudnya you jangkakan 10,000 tak boleh dikutip. Okay?
Jadi benda tu dia dah kredit siap-siap dah dalam allowance for doubtful debts. Lepas tu bila ada orang yang confirm tak boleh kutip hutang tu, kita akan debit. So automatically nilai daripada 10,000 tu akan kurang sebab yang betul-betul dah direalisasikan is that particular amount. That's why kita akan debit allowance for doubtful debts, kita akan credit account receivable. So you kena faham proses ni. Okay, kenapa proses ni kita buat? Sebab bila kita write off dia dari bad debts, that means saya kena betulkan balik nilai ataupun baki dalam saya punya account AR. Okay, sebab kalau madam tak buang hutang yang tak boleh dikutip tu, my last balance for my AR adalah bukan nilai sebenar. Masih termasuk dengan orang yang tak mampu untuk bayar hutang. So once you already get the nilai, you need to credit your account receivable so that I will minus the amount from my CF balance. So bila kita dah buat proses nombor 1 ni, you dah boleh betulkan baki pada you punya AR. Okay, so that kita boleh dapat nilai AR terkini lah yang you kena tunggu daripada pelanggan ataupun debtors you untuk bayar. Okay, alright, that is number 1. Itu adalah proses pertama yang kita akan buat. Okay, tapi awak kena faham ya, number 1 ni bukannya setiap kali akan berlaku. Sebab ada juga tahun-tahun perakaunan di mana okay, tidak berlaku sebarang write-off. Maksudnya semua orang boleh bayar hutang on time. So there shouldn't be any problem. So bila tidak ada, so kita tak perlu nak write-off apa-apa nilai. Okay, alright. Itu untuk both methods lah. Allowance method ada, direct write-off method pun ada. Okay, the second process yang kita buat untuk kita punya receivable is actually recording AFDD. Okay, bila kita sebut record AFDD, maksudnya dia hanya untuk allowance method sahaja. Untuk direct write-off tak ada. Maksudnya dekat sini, bila madam guna kaedah ataupun method direct write-off, I don't have any adjusting entries. Okay, so madam hanya ada satu catatan saja, which is menghapuskan orang yang tak boleh bayar hutang lah. So kalau dia boleh bayar, that means tak ada apa-apa catatan lah. So termasuklah recording allowance for doubtful debts ni pun tak ada. Sebab dalam direct write-off method, AFDD tidak wujud. Okay, tapi bila you guna allowance method, okay, AFDD itu wujud. So bila AFDD tu wujud, you kena faham kalau tahun 2021 kita buat allocation ialah pada tahun 2020, end of 2020. Faham tak maksudnya? Maksudnya, okay, next year is 2022. So, hujung tahun ni, madam akan buat adjustment untuk my AFDD. Sebab ini adalah jangkaan apa yang saya tak boleh kutip tahun depan. Sebab dia based on the balance yang I ada untuk tahun tersebut. Sebab bila kita ada balance untuk 2020, maksudnya masih ada hutang yang tak dapat dibayar oleh pelanggan. So, I still need to wait next year lah. Sebab 2020 tu dah sampai last day kan. So, bila saya akan dapat bayaran tersebut? I akan dapat next year. So that's why the allocation is made on 31st of December 2020. The allocation is actually for next year, 2021. Okay, sebab tu kita buat pada adjusting entries. Alright, okay, and nilai tersebut is actually anggaran. That's why we call it allowance for doubtful debts. Provision sahaja, anggaran sahaja. Kita jangka daripada baki AR yang ada ini, yang sepatutnya akan dapat duit tahun depan, ada sejumlah wang yang tak dapat dikutip. Okay? Alright. So, nilai tersebut dipanggil allocation dan kita perlu catat dia dalam bentuk adjusting entries. So, bila sebut adjusting entries, that means nilai tu dicatat pada 31 hari bulan 12 ataupun mana-mana closing date yang ada. Okay, so depends on your accounting period lah. When is your closing date? Okay, cara catat journal dia fix. You akan debit bad debt expense, you akan credit allowance for doubtful debts. Kenapa credit allowance for doubtful debts? Sebab benda ni belum jadi lagi. Cuma allocation saja dianggap jumlah ini tak dapat dikutip and kita masukkan dalam allowance for doubtful debts. Kalau next year ada amount yang memang tak dapat dikutip, kita akan catat dia macam ni. Maksudnya nilai yang you masukkan tadi, hujung tahun 2020, sekiranya dia tak dapat kutip 2021, that means I akan debit
AFDD dan baru madam akan kredit AR. Masa tu memang confirm nilai tu tak dapat dikutip. Okey, cuma semasa saya nak buat adjusting entries ni, I kena tahu provision percentage tu ambil dari mana. Okay, so provision percentage tu ada dua cara lah. Kita dah bagi tahu kan hari tu. It's either you ambil berdasarkan balance CF daripada AR kamu ataupun net credit sales. Okay, apa beza penggunaan provision ini? Kalau saya nak buat adjusting entries, that means benda yang madam nak kena cari ialah BDE, bad debt expense. Ini yang saya nak cari. Kalau saya dapat cari ni, baru saya boleh buat adjusting entries. Okay, so cara nak dapat tu, saya kena tengok provision. Okay, let's say soalan bagi you provision based on your CF balance of AR. Kalau madam guna kaedah ini untuk kira allowance for doubtful debts, I tak akan terus dapat BDE. Sebab percentage tu, madam darab dengan CF untuk AR, jawapan yang kita dapat dari pengiraan tu, kita hanya akan dapat balance CF untuk AFDD. Faham ya? Okay, so I belum dapat BDE, I baru dapat CF AFDD. Tapi CF AFDD ni boleh bantu madam untuk kira BDE sebab saya boleh bentuk satu ledger. Okay, I will open my AFDD ledger. Okay, saya masukkan semua yang berkaitan dengan AFDD dalam ledger tersebut. Okay, so the missing amount dalam AFDD tu will be my BDE. So bila you dah dapat jumlah BDE tu dalam ledger AFDD, baru saya boleh catat journal entry yang di bawah ni. Okay, berbeza dengan provision guna net credit sales. Kalau provision guna net credit sales, it's simpler sebab dia guna net credit sales. So net credit sales ni terus dapat bad debt expense. Okay, so kalau madam nak cari baki CF, boleh tak guna kaedah ni? Boleh lah, dia akan kerja ke belakang lah. Sebab bad debt expense kita dah jumpa, so kita buat dalam ledger, kita masukkan bad debt expense sebelah kredit. So you are able to calculate the CF balance for AFDD. Cuma kalau saya guna provision upon balance CF of my AR, yang saya dapat ialah nilai di sebelah debit, which is the CF balance kan. So I akan gunakan jumlah tu untuk dapatkan nilai missing di sebelah kredit. Okay, so bila saya guna provision upon net credit sales, automatically nilai yang saya kira tu terus dapat bad debt expense. So bila dah dapat bad debt expense tu, boleh terus tulis journal. Okay, so journal ni is actually your adjusting entries. You kena faham yang you buat ni bukan matikan orang Yang you buat ni ialah allocation, anggaran siapa yang tak boleh bayar hutang untuk tahun akan datang. So benda tu akan berlaku dalam your adjusting entries, which is on the 31st of December. Okay, yang ini yang kamu tak faham sebenarnya. Sebab tu bila you baca soalan, you nampak perkataan offset. Offset tu maksudnya write off. Sebab dia nak settingkan untuk off benda tu, tutup terus daripada AR. So bila kita nampak offset, maknanya kita tahu, oh dia tak boleh bayar hutang. So kita nak matikan dia. So yang saya buat ialah nombor 1. Okay, tapi kalau soalan tanya, show me the journal entries ataupun prepare journal entries for allowance for doubtful debts for the current year, atau make adjustment entries for bad debt expense, yang kita buat is actually number 2. Okay, so you kena faham lah. So proses untuk catat journal dalam allowance method, you kena tengok satu, ada tak bad debts yang kena write off. Kalau ada, kena buat dulu. Sebab apa? Sebab I want to clean my AR, nak clearkan baki-baki yang tak boleh dikutip. Lepas tu baru madam boleh kira my allowance for doubtful debts provision untuk tahun tersebut. Okay, alright. And then yang ketiga ialah yang ni tadi kita matikan orang, so yang ni kita hidupkan balik. So bila kita hidupkan balik, okay, cara catat samalah. Okay, sebab tadi you dah matikan, you write off, that means you are closing the AR. Sekarang ni bila saya hidupkan dia balik, so I kena hidupkan balik my AR. Okay, tapi kalau saya guna write off method, okay, saya akan credit bad debts recovery.
Sebab pada masa tu saya memang tidak ada sebarang nilai untuk di-pairingkan. Sebab write off tu dia mati-mati terus. Dia tak ada catatan yang dibawa ke tempat lain. Tetapi kalau kita guna allowance method, you know the amount just now dah dikeluarkan daripada AR. Okay, so maksudnya dah tak ada lagi dah dalam your AFDD. Tiba-tiba dia wujud balik. So bila wujud balik, I kena masukkan balik benda tu dalam AFDD. That's why kalau kita guna allowance method, you reverse the write-off, kita akan credit AFDD. Itu beza dia. Okay, so lepas tu bila kita collect cash, samalah catatan ni sama. Sebab ini memang hanya catatan untuk collect duit sahaja. Okay, boleh faham ke? Sebab you are asking me a lot of things yang saya sendiri pun tak faham apa yang you tak faham sebenarnya. Okay, so you okay with this, right? Okay lah kot. Alright, okay, so kita tengok tutorial. Okay, untuk question 9. Okay, alright, so dekat soalan ni awak baca betul-betul Okay, kita ada net credit sale 1. Okay, and then you have the cash sales. Okay, lepas tu you ada cost of goods sold, COGS. Okay, lepas tu accounts receivable balance after deducting write off. Yang ni ialah baki CF yang terkini lah, latest CF balance. Okay, lepas tu dia bagi awak initial balance of allowance for doubtful debts. This is actually baki BF untuk AFDD. Alright, and then bad debts written off. Bad debts written off is actually the amount that is written off for that particular year. Maksudnya ini yang memang orang tak boleh nak bayar. Okay, alright. And then kita ada total expenses excluding bad debt expense. Okay, ini belanja-belanja kecuali bad debt expense. Okay, so bad debt expense tak termasuk dekat sini sebab nanti you akan buat financial position, right? Okay, and then dia bagi awak provision untuk kira AFDD tu is based on net credit sales. Okay, and the amount is 5%. Alright, okay, so what I need to do is, nombor 1 dia suruh calculate bad debt expense. So calculate bad debt expense, that means saya bukan write off saya nak kira bad debt expense untuk tahun tersebut dan saya dah tahu saya akan guna provision upon my net credit sales. So what I'm going to do is, alright, my bad debt expense is actually 72,000. Okay, your 72,000 is actually taken from your net credit sales. Tak ada tolak-tolak dah. Sebab dia dah bagi awak net credit sales. You darab dengan 5%, yang awak dapat ni dah memang bad debt expense. So kalau saya nak buat journal entry untuk adjustment, this will be the amount yang saya perlu cari. Okay, alright, that is one. Yang kedua, soalan minta kamu tunjuk journal to record the offset of bad debts and bad debt expense. This is bad debt expense lah. Alright. Okay. Offset dia ialah 240 ni. Maksudnya ini adalah nilai yang tak dapat dikutip. Macam mana kita nak matikan orang guna allowance method? So kita akan debit allowance for doubtful debts. Okay, this is what you are doing is actually you writing off the bad debts lah. And kita akan credit account receivable. The amount here is 240. Okay, lepas tu bila saya nak catat journal entries untuk bad debts for that particular year, I am relying on this amount lah, amount yang saya kira tadi, which is 3,600. So nak nak catat journal untuk adjustment will be debit bad debt expense, credit allowance for doubtful debts 3,600. Yang ni yang you kira tadi. Okay, that will be your journal for number 9. Okay, alright. Sampai sini ada soalan? You have anything to ask me? Hello? You? No, we don't. Tak ada, clear? Faham Okay, alright. Then kita tengok next one. Okay, kita nak prepare allowance for doubtful debts account. Okay, nak prepare allowance for doubtful debts account, you ada baki awal. Okay, baki akhir tak ada, tapi kita ada CF untuk AR dekat sini.
Okay, so CF untuk AR is actually helping you out to calculate the the EFDD balance. Okay, so kita tahu tadi bila saya catat journal, okay, I have this one. That is debit allowance for doubtful debts and credit accounts receivable. And the other journal is this one. So saya ada satu nilai yang saya akan letak di sebelah debit dalam saya punya EFDD, and saya ada satu lagi nilai saya akan letak di sebelah kredit dalam saya punya EFDD. Okay, so in my ledger, okay, yang ini from your journal just now, that is 240. You kena ingat lah sebab kita buat accounting cycle. So once you are done with your journal, kita akan proceed ke ledger. That means everything that you already everything that you've done in your journal will be posted to your ledger. Okay, alright. So debit accounts receivable, yang ini kita ambil daripada soalan. Lepas tu kita transfer dalam journal and then kita transfer kat sini. Okay, balance BF ni is also taken from the question itself. Dari soalan direct ambil. Okay, yang ini kita kira tadi. Lepas tu kita journalize. So you just transfer saja masuk sini. Okay, so kalau you tengok dekat sini, dia punya total is 6,600. Okay, yang ini actually tak ada tau. Nilai ni sebenarnya tak ada. Okay, nilai ni yang kita kena cari. Tapi kita tahu dekat sebelah debit ada 240. Okay, so kita nak balancekan dia punya total will be 6,600. So the missing part is actually your balance CF untuk EFDD. Okay, so actually you don't need to do any calculations. Tak perlu nak kira berapa AR, lepas tu ambil dia punya percentage sebab you don't have the percentage given. So you just guna ledger saja untuk dapatkan balance CF untuk awak punya EFDD. Alright, okay, ada soalan nak tanya? Tak ada. Okay, so for the comprehensive income statement, okay, so sales kita campur lah, credit sales and cash sales kena campur. Lepas tu tolak dengan COGS. Given in the question, COGS dah diberi. So your gross profit is 19,600. Okay, alright. Expenses dia bagi ni excluding bad debt expense. So bad debt expense tak ada lagi. Jadi total expenses ni it's either you tulis sekali pun boleh. That means you akan tulis dekat sini. This will be 5940. Okay, plus 3,600 pun boleh. Kalau you nak guna yang ni lah. That means there will be only one figure here, which is 9,540. Okay, tapi saya tak nak buat macam tu. I separate it because saya follow item daripada soalan. So total expenses is 5,940, and then I have one additional expense which is my bad debt expense. Okay, so bad debt expense 3,600. So total expenses 9,540. Alright, so your income, okay, net profit will be 10,060 ringgit. Okay, alright. Lepas tu dia minta kamu buat financial position. Just observe saja, petikan sahaja. So account receivable, kita nak ambil nilai yang mana? Account receivable, you akan ambil 38,600. You akan ambil yang given in the question. You jangan ambil tempat lain. That's the only place you akan ambil nilai dia. Okay, that 38,600. Okay. Lepas tu kita akan minus 6360. 6360 ni ambil dari mana? 6360 ni saya ambil daripada EFDD. Okay. Alright, 6360 ni dari sini. So kalau ledger you salah, amount dekat situ salah lah. Sebab kita kena tolak dia dengan CF balance untuk EFDD to get the net realizable value. Okay, alright. Soalan madam. Bila saya start bila saya start accounting period for 2015 next year, okay, berapakah baki awal AR? Berapa? 32,240. 32,240. Okay, salah. Baki kamu masih kekal 38,600. You kena faham
baki kamu masih kekal 38,600. That means you tak faham tau. Allowance for doubtful debts ni is just provision. Maksudnya nilai aset tu masih kekal. Cuma dianggarkan nanti 6,360 tak dapat dikutip untuk tahun akan datang. So mungkin tahun depan untuk AR saya hanya mampu dapat 32,240. Tapi in the ledger itself, my balance is still 38,600. Dia sama macam aset. Kalau awak punya non-current asset, let's say your vehicle is 10,000. Lepas tu you ada accumulated depreciation 2,000. So bila you tolak dekat account tu, okay, asset you akan jadi 8,000, betul? Tapi next year, bila awak buka lagi sekali financial position, your kenderaan tu, your vehicle tu, nilai dia masih kekal 10,000 nilai dia tak berubah. Okay, you jangan ambil 8,000. You ambil nilai masih 10,000. Cuma yang berubah nanti ialah your accumulated depreciation. That one you must understand betul-betul. Sebab kita catat cost asset pada nilai kos sejarah. That means the first item yang kita catat tu, that will be my nilai for my asset. So sama juga untuk AR. Okay, ini ialah balance CF dia. Okay, so next year automatically ini akan jadi balance awal. Yang ini is net realizable value sahaja. Okay, bukannya baki akhir. Itu cuma nilai yang boleh direalisasikan. That means that is my expected collection for next year. Expected dijangkakan. Boleh faham Okay, so nanti kamu kena hati-hati sebab ada setengah soalan dia sambung tau. Habis 2014 dia suruh buat untuk 2015. I takut you salah ambil salah ambil nilai nanti. Okay, your AR masih kekal 38,600. Dia tak berubah. Kita bukan ambil yang di bawah ni. We are still taking this balance. Okay? Boleh Alright. Kita tengok soalan 10. Okay, soalan 10 ni kita kerja ke belakang lah. Alright? Sebab dia cuma dapat selamatkan AR dia, tapi dia tak ada journal entries. So you need to record everything that you saw in this AR. Okay, alright. So dekat sini kita nak journalize everything lah. So dekat sini kalau you nampak you ada sales, lepas tu you ada AFDD, okay, and then you ada cash. So kalau untuk AR cash, that means kita debit cash, credit AR. Okay, yang ni debit cash, credit AR. Yang ni debit AFDD, credit AR. Yang this one will be debit AR, credit sales. Okay, debit AR, credit AFDD. Itu saja. Okay, it's actually very easy lah. So you are supposed to prepare the journal entries to record each transaction. Patah balik saja, kerja reverse ke reverse saja. Okay, and then kita nak calculate allowance for doubtful debts at the end of the year if the company uses 5% approach. Yang ni dia suruh kamu buat dia punya adjustment. Okay, based on the 5% provision from your AR balance. Okay, and then dia suruh kamu prepare AFDD. Okay, lepas tu dia bagi kamu initial balance. That means this is the BF balance. Lepas tu kita akan prepare journal entries to record bad debt expense. Okay, to record bad debt expense here means we are actually doing our adjustment. Alright, bukan write off sebab dia tak cakap pun. The write off is actually already stated here. Hutang yang tak dapat dikutip tu dah ada dah dekat sini. Dah dicatat pun dalam ledger. Yang mana satu write off dia? Which one is the write off? Siapa tahu? Berapa nilai yang kita write off dalam situasi ini? How much? 2,500. Yes. Okay. This one. Allowance for doubtful debts ni 2,500 ni, this is actually your write off. Yang ni adalah hutang yang tak dapat dikutip daripada customer. Okay, alright. So my journal entry start daripada sebelah debit So I ada 2 debit AR, lepas tu saya ada 3 credit AR. Okay, alright. Since we don't have any tarikh tak ada dalam journal ni. Dalam ledger ni, so that means your journal also tak ada tarikh lah. Kalau ada tarikh, you need to follow the tarikh given. Alright? Okay, so the first item will be debit accounts receivable credit sales, 890,000. And then debit accounts receivable credit AFDD,
5,400. Okay, so kalau you nampak apa yang ada 5,400 di sebelah debit is actually related to the one the 5,400 on the credit side of your AR. Sebab this is actually kita dapat recovery from our bad debts. Okay, alright, and then one more you have is debit cash, credit AR. This is actually kita terima payment daripada customer based on normal transaction lah. Yang 5,400 ni yang you terima daripada customer tu is actually related to this. This is your bad debt recovery kan? Okay, so you recover the 5,400 from your bad debts recovery. Okay, kena fikir sikit buat soalan ni. Alright, and then last one you have is allowance for doubtful debts, credit AR. Yang ni write off. That means this is the hutang yang tak boleh dibayar lah. Okay, alright. So sekarang saya nak buka ledger untuk AFDD. So I need to find the allocation. So the allocation is 5%. Okay, 5% taken from my last balance of my AR. Okay, so baki akhir AR kita, kalau dalam soalan tadi, baki akhir AR ialah 192,500. Okay, so kalau madam kira that 5% from 192,500 is 9625. Apa dia 9625 ni? 9625 ni ialah CF untuk AFDD. So bila saya prepare allowance for doubtful debts, that amount will be here. 9625. Okay, balance BF dia bagi dalam soalan. Okay, given in number C, dia ada bagi kan initial balance is 5,450. Okay, lepas tu yang item lain tu saya ambil dari mana? You go back to your journal. Okay, go back to your journal. So item ni akan masuk dalam AFDD ya. So dekat AFDD dia akan duduk dekat sebelah kredit. Okay, so ada nilai 5,400 dekat situ. And one more you have at this one. Ini pun akan masuk dalam AFDD yo. Tapi dia akan masuk di sebelah debit. Okay, sebab tu dalam awak punya AFDD you ada 2,500 AR. And then you ada 5,400 AR. Okay, so kalau kita nak total up our amount, okay, you akan dapati sebelah debit nilai lebih besar lah. So nilai dia ialah 12,125. Okay, so samakan dia punya balance. So the missing amount from your total will be your bad debt expense, which is 1,275. Okay, nilai ni yang kita nak cari. Kenapa nilai ni saya nak cari? Sebab saya nak jawab soalan D. Apa dia soalan D? Soalan D dia kata prepare journal entries to record bad debt expense. Bad debt expense tu bukan write off ya. Bad debt expense yang kita nak record dekat sini ialah our adjustments for your AFDD. Okay, so kita akan debit bad debt expense 1,275, credit allowance for doubtful debts with the same amount. Okay, what you are doing is actually to record adjustment for bad debt expense ataupun to record bad debt expense. Okay, any question? Ada soalan nak tanya? Kenapa senyap je everyone? Dah faham ya? Yes. Pergi, Sorry, tak dengar. boleh naik balik pergi A, madam. Pergi A, madam. You mean this journal? Ya, madam. Okay. Boleh nampak? Can you see? Dan? Boleh kah? Ya, Yes. boleh explain kenapa yang account receivable 5,400 dekat kredit? Yang ni. Yang ni ke? Dekat account allowance, yes. This one. Okay, Yeah. why this is here? Okay, kita kena faham bila you ada journal, okay, bila kita ada journal macam ni, okay,
Lepas tu kita kena buat journal dulu kan. Lepas kita buat journal baru kita buat ledger. Betul lah? Okay, so now you already have the journal here. Okay, bila saya nak prepare saya punya ledger, account yang saya nak buat ialah AFDD. Okay, so AFDD saya akan masukkan satu, saya akan masukkan balance. Alright, so that means madam akan cari dia punya balance awal. Betul lah? This one yang ni kita faham lah. Kita buat ledger semua kita akan cari balance awal dulu. Okay, yang kedua yang kita akan cari ialah balance akhir. Okay, so balance akhir untuk AFDD sebab saya guna provision upon AR. So saya ambil baki AR saya tadi, saya darab dengan 5%, yang ni saya dapat dia punya CF. Okay, alright. Tapi you jangan lupa ya, bila kita ada journal, that means apa-apa saja journal yang attached to AFDD, awak kena masukkan juga dalam transaction tersebut. Sebab nilai tu bila dia post ke ledger, dia akan masuk dalam AFDD. Sebab tu I kena check saya punya journal. Okay, yang ni tak ada AFDD. So, yang ni madam tak ambil kira. Okay, okay, untuk yang ini, kita ada satu account dekat sini. Okay, kita ada satu entry dekat sini, debit AR, credit AFDD. Maksudnya, bila saya buka ledger AFDD, okay, di AFDD tu ada nilai 5,400 di sebelah credit. Dia punya particulars will be accounts receivable. Okay, alright. Nilai yang ni tak ada. Okay, nilai ni pun tak ada sebab dia credit cash, credit AR. Okay, and then you go to the last one, kita ada debit allowance for doubtful debts, credit AR. That means kalau saya buka ledger AFDD, I have one item which is 2,500. Madam akan debit. That means dia akan berada di sebelah debit allowance for doubtful debts. The particulars ialah AR. Okay, sebab tu bila saya posting dia masuk ledgers, I must make sure I ada 5,400 ni sebelah credit, and then I have this 2,500 di sebelah debit, besides having my beginning balance and also my ending balance. Boleh ke? So kiranya sebab dua-dua amount tu effect dekat account Ya, for dia doubtful debt. dia sebab dia kata credit allowance for doubtful debts. Jadi bila saya buka rumah dia, I kena masukkanlah dia di sebelah kredit. Faham kan? Sebab okay, kalau contoh madam nak buat AR, kalau madam nak buat AR, apa saja yang ada kaitan dengan AR ni mesti akan masuk AR sebab dia kan double entry. Ada satu nilai yang kita debit, dia mesti ada partner dia yang kita credit. So tadi you dapat nilai ni semua daripada AR kan? That is the bergu, the double entry system punya catatan. So apa yang kita debit, dia mesti ada nilai yang dikredit, ataupun apa yang kita kredit, dia mesti ada nilai yang kita debit. Clear? Boleh kah? Yes, madam. Thank you. Okay, alright. Okay, ada soalan lain tak nak tanya untuk nombor 10? Tak ada. Tak ada ya? Okay, I proceed to question 11. Okay, soalan dia senang je, sekejap je, tapi lambat sangat awak hantar tutorial kali ni. I bagi you 1 minggu . Bagi 1 minggu pun last minute juga buat. So, lepas ni kita bagi 2 hari je lah. Okay, yang ni kamu dia bagi accept. Okay, petikan. Okay, so ini ialah baki akhir untuk AR untuk tahun 2013. Okay, yang ini ialah baki akhir untuk AFDD. Okay, so this is your last balance for your AR and this is your ending balance for your AFDD. Okay, alright. So, maksudnya nanti next year dia akan jadi beginning balance lah. Okay, so ini untuk tahun 2013. So automatically when it goes to 2014, dia akan jadi baki BF. Alright, okay. So now kita ada transaction, okay, sepanjang tahun 2014. Okay, the first one ialah the company waive Mr. Swift, Mrs. Suib bad debts. Okay, so yang ni bad debt expense. Okay, kita write off lah. Okay, alright. Since kita dah ada AFDD dekat sini, that means kita tak akan guna write off methods. Kita akan guna allowance method sebab allowance for doubtful debts tu telah wujud. Okay, alright. January 13, you're going to waive the amount. Okay, so that means that is the writing off ataupun write off the amount of debts. Okay, 5 hari bulan Hasan bayar hutang yang telah
Hassan has paid off his debts, which was waived, totaling 1,500. That means Hassan ni previously was our AR, tiba-tiba dia hidup balik, dia nak bayar hutang. Okay, so that is your bad debts recovery. Okay, June 20th, company made credit sales. Okay, yang tu catat macam biasa, credit sales. Okay, July 6, customer return goods. That is your sales returns and allowances. Okay, September 8, receive cash from customers. This is actually cash receipt. Okay, under your ER lah. Alright, and then October 2nd, the company received cash from a customer that has been written off. Okay, this is the same thing that you are doing for Hassan, tapi cuma kita tak tahu October 2nd tu daripada siapa. Okay, so dia guna 3% approach. Okay, 3% provision from AR balance. Okay, to calculate the AFDD. Okay, satu, generalize everything. Okay, you have the date given in the question, so soalan tu kena ikut tarikh. Dan bila kamu buat journal yang ada tarikh, tolong susun chronologically order, jangan jumble up. Okay, sebab kita catat urus niaga setiap hari, so setiap hari tu dia akan ikut tarikh lah. Okay, kita tak boleh buat Januari 13 dulu, tiba-tiba kita buat September 8, lepas tu kita patah balik March 5. Okay, yang tu tak boleh lah. Yang tu saya rasa prosedur kamu semua tahu kan. Okay, alright, so kita nak prepare journal entries. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 transactions yang you akan catat. Okay, and then kita akan prepare AR. Okay, kenapa nak prepare AR? Sebab kamu nak cari baki akhir untuk you nak cari CF untuk AR you. Kenapa you nak cari CF untuk AR? Sebab nanti saya nak cari bad debt expense. Okay, faham Okay, so dia kata prepare journal entries to record each transaction above. Okay, alright, so the first transaction is your waiving of the debts. Okay, so January 13, allowance for doubtful debts, credit accounts receivable. Make sure awak tag nama Mr. Soeb, must be there, because you know your subsidiary's name. Okay, so the amount is 3,600. Okay, lepas tu 1,500 Hassan datang balik. Okay, so Hassan datang balik, kita akan hidupkan Hassan. Okay, so kita akan debit on the 5th of March. Kita akan debit account receivable from Hassan. Okay, kita akan credit allowance for doubtful debts. Credit allowance for doubtful debts bukan bad debt recovered. Okay, credit bad debt recovered kalau kita guna write-off method. Sekarang saya bukan guna write-off method. I am using allowance method. So, I akan credit allowance for doubtful debts. Yang ni hati-hati Yang ni student tend to do mistakes all over again. Memang tiap-tiap kali pun sama. Okay, and then baru kita akan tunjuk penerimaan tunai from the customer lah. So, you akan debit cash. Okay, and then you credit account receivable under the name of Hassan to record the cash received from this particular person. Okay, alright. Lepas tu, on June 20th, okay, kita ada satu credit sales. So, credit sales catat macam biasa, debit AR, credit sales 58,000. Okay, lepas tu on July 6, ada customer return our goods worth 10,000 ringgit. So, kita akan debit sales return and allowances. You akan credit your AR. Dekat sini, madam tak boleh tulis nama subsidiary sebab tak diberi dalam soalan. So, let's say dia ada bagi tahu dia receive return goods to from somebody. You need to mention your customer's name on the accounts receivable ledger lah. Okay, dekat sini tak ada. So, this is 10,000. Lepas tu, September 8, kita terima duit daripada customer. Catat macam biasa, penerimaan cash. So, debit cash, credit your accounts receivable with the amount of 62,000. Okay, on October 2nd, okay, kita receive payments from a dead person. Okay, orang tu dah mati tadi kan. Okay, so hidupkan dia dulu. So, kita akan debit accounts receivable 4,000. You akan credit allowance for doubtful debts. This is to recover your bad debts. Okay.
to reinstate the accounts receivable amount, and then you make payments, you receive the payments from Hassan. This is not Hassan kan? Mana bukan Hassan pula kat sini. Hassan dah terima dekat atas. Okay, so you receive the payments from Hassan. Kita akan debit cash credit accounts receivable. The amount is 4,000 ringgit. Bukan Hassan Hassan kat atas ni. Berapa kali lah si Hassan tu keluar. Okay, alright. So these are the journal entries untuk A. Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Tak ada. Okay, so now I nak prepare AR. Okay, so dalam AR nanti ada satu. Okay, yang ni ada credit AR. Yang ni ada debit AR, credit AR. So catatan ni pun akan masuk AR. Yang ni akan masuk AR juga. Ini pun akan masuk dalam AR. Okay, sebelah kredit. Yang ni akan masuk AR, sebelah kredit as well. Yang ni akan masuk AR, sebelah debit. Okay, dan sebelah kredit. Okay, alright. So kita posting ke ledger account receivable. So balance ni saya ambil dari soalan tadi yang excerpt tu. Your last balance for 2013 will be your beginning balance for 2014. Ini account asset. Jadi baki awal dia ialah sebelah debit. Okay, alright. No short forms you are not allowed to use short forms. So AFDD ni kena tulis penuh allowance for doubtful debts. Okay, saya je boleh tulis short forms. For exam purpose, no short forms. You tulis short forms tak ada markah. Alright, sebab kita tak ada ledger nama AFDD. Kita ada ledger nama allowance for doubtful debts. Okay, so ini transaction untuk March 5, 1,500. Okay, Jun 20 sales, kita buat credit sales. Dia akan masuk sebelah debit, AR. And then October 2nd. Okay, reinstate balik bad debts recovery. So you have on the debit side, 4,000 ringgit, AFDD. Okay, sebelah sini sama awak tengok semua ikut tarikh, jangan jumble up. Okay, so the first transaction is on the 13th of January 2,600, and then March 5th ada 1,500, and then on July 6th you have the cash, you have the sales returns and allowances. Okay, sales return and allowances with the amount of 10,000 ringgit. And then kita terima bayaran dari customer 62,000. And this one you receive payments from your bad debts recovery 4,000 ringgit. Okay, alright. So kita akan dapat balance CF. Yang ni kena kira So balance CF from your AR is 117,900. Okay, nilai tu yang kita nak cari. Sebab I nak kira balance CF untuk AFDD. Sebab question C, I am supposed to prepare the ledger for AFDD. Okay, sebab C dia minta kamu prepare AFDD, lepas tu dia suruh buat adjusted journal entries kan. Okay, mesti mau ada date kan madam? Yes, mesti ada date. You buat columnar pun you ada date kan? Awak buat chapter 3, journal ada date kan? Okay, awak kena faham dalam account tarikh penting. Sebab tarikh tu boleh menentukan baki sesuatu account. Okay, so if the question ada tarikh, dalam ledger you mesti ada tarikh. I'm not sure how you do it in school, tapi I rasa dekat sekolah pun memang kita guna tarikh juga kan. Okay, and you need to susun everything according to the dates lah. Alright. Okay, in chronologically order. Okay, lepas tu kita akan prepare punya AFDD. Okay, AFDD ni pun actually based on your journal tadi. Okay, alright. Kalau kamu tengok journal awak tadi, you ada satu January 13. Okay, January 13 tu debit allowance for doubtful debts. Okay, so saya akan masukkan debit allowance for doubtful debts ni. Dia punya particulars is accounts receivable lah. Okay, this is from the same journal Okay, sebab dia pairing kan, dia mesti ada satu masuk debit sebelah sana, satu masuk kredit sebelah sini. Okay, lepas tu kita ada balance.
Okay, balance ni saya ambil daripada petikan financial position tadi. Okay, and then on March 5, you have one more item, okay, which is your bad debt recovery kan. Kita debit accounts receivable, credit allowance for doubtful debt. So saya akan masuk sebelah credit, March 5, account receivable. Okay, the amount is 1,500. Okay, and then you have another amount which is October 2nd. Okay, October 2nd yang bawah sekali tu. Your bad debts recovery also. So debit AR, credit AFDD. So dia masuk dekat sebelah AFDD, nilai dia 4,000. Okay, alright. So just now, saya dapat balance yang ni, 117,900 ni. So 117,900 ni, Madam akan darab dengan 3% kan, untuk dapatkan CF untuk AFDD. Okay, so bila you kira, you akan dapat yang ni lah. Okay, ini untuk saya dapatkan CF untuk AFDD. So saya masukkan CF. CF normally kita akan letak bawah sekali ya. Okay, you kena faham lah. Okay, kenapa? Sebab bila you letak ni 3537, kalau awak jumlahkan, nilai sebelah debit kurang berbanding nilai sebelah debit. So that means the missing amount is on the debit side. It's no longer on the credit side. So you tak akan jumpa bad debt expense. Sebaliknya you akan jumpa decrease in AFDD. So amount yang kita akan journalize will be 6713. So selalunya journal entry dia ialah debit bad debt expense, credit allowance for doubtful debts. Tapi since this amount is on the debit side, so kita tak akan debit bad debt expense. Sebaliknya kita akan debit allowance for doubtful debts. Kita akan kurangkan nilai kontra dia. Okay, so amount tu kita akan letak di sebelah credit sebab yang ni is considered revenue. Okay, decrease in allowance for doubtful debts, nilai 6,713. Okay, alright. So sekarang, bila saya nak buat financial position untuk 2014, dua nilai yang Madam akan guna. Okay, saya akan guna nilai ni sebab ini ialah balance CF untuk AFDD. Dan one more item saya akan guna ialah nilai yang ni. Ini ialah baki akhir untuk AR. Okay, so my financial position will be account receivable yang asal 117,900. This is taken directly from your ledger. Lepas tu you akan minus dengan balance CF untuk AFDD ni yang awak kira tadi tu. Okay, so you get your net realizable value ataupun net realizable amount for 2014. That is 114,363. Okay, ada soalan nak tanya? Tak ada? Faham ke? Boleh? Okay, you go straight to question 12. Okay ke soalan ni? Dia tak susah? Yes. Macam mana dapat decrease in allowance tadi tu? Sebab saya kan selalu kita cari dia sebelah the credit kan? Betul tak? Betul. Tapi kalau awak jumlah, you total tak dia? Mesti you total kan? Ada. Okay, kalau saya total, selalunya saya punya total akan lebih besar sebelah debit, betul? Kan? Kali ni you total dia besar sebelah mana? Dekat bahagian debit. Dekat bahagian? You total sekarang dia dekat kredit. Ya, sebelah sini lagi besar. Jadi kalau yang missing tu dia tak duduk dekat kredit lah. Kalau you letak lagi sebelah kredit, dia akan makin banyak lah kan. Sebab you nak bagi total dia sama, 13,850. So ini pun 13,850. So ada missing 3,537 kan. Dan dia berada di sebelah debit. Kalau nilai tu berada di sebelah kredit, that will be your bad debt expense. Kalau nilai tu, yang ni missing tadi. Okay. So kalau nilai itu berada di sebelah debit, yang itu ialah decrease in AFDD. Okay. Boleh? Okay.
So kalau sebelah debit dia revenue, sebelah credit dia akan jadi expenses lah. Okay, so kalau expenses kita tahu ialah bad debt expense lah. Kalau revenue dia ialah decrease in FDD. Okay, boleh? Boleh. Okay, alright. So kita pergi soalan 12. Soalan 12 lagilah senang, sap-sapsoi je. Sekejap je buat soalan ni. Okay, kita ada balance AR and also allowance for doubtful debts. Dia bagi kamu balance sheet. Okay, should be a should be a financial position lah. Alright. The following are PJSB transaction as at 31st July 2007. Okay. Encik Halim disappeared. Okay, so Encik Halim disappeared. Yang ni write off. Okay. Tapi kita guna allowance method. Sebab kenapa kita guna allowance method? Dekat atas ni dah wujud AFDD. So kita akan write off guna allowance method. Okay, yang ni Encik Latif hidup balik. Encik Latif bukan Encik Halim. Encik Halim tu mati dah. So Encik Latif hidup balik. So we are going to reinstate the account receivable. Lepas tu kita akan terima cash 1,000 daripada dia. Lepas tu dia suruh kamu kira allowance for doubtful debts. Okay, estimation based on a provision of 2% from your AR. So nanti kita boleh buat dia punya adjustment terus. Okay, alright. So dia minta kamu buat journal saja yang berkaitan dengan semua ni. Okay, so the first journal will be me killing Encik Halim lah. Okay, so matikan Encik Halim. Debit allowance for doubtful debts, credit accounts receivable. Okay, bukan debit bad debt expense ya. Debit bad debt expense, credit account receivable. Kalau kita nak matikan orang, guna write off method. Sekarang madam guna allowance method. So I tak akan debit bad debt expense. Debit bad debt expense dalam allowance method hanya untuk adjustment sahaja. Okay, alright. And then kita hidupkan Encik Latif. Okay, kita akan debit, reinstate balik dia punya AR. So you akan debit AR under the name of Encik Latif. Kita akan credit AFDD RM1,000. And then you akan terima cash daripada Encik Latif. Debit cash RM1,000, credit AR RM1,000. Okay, boleh? Sampai sini okay? Okay alright. The last one is this one. Okay, yang ni dia terus kira. Okay, alright. Tadi actually awak boleh buat ledger. Boleh buat ledger, tak ada masalah sebenarnya. Okay, kalau kata saya nak buat ledger lah. Okay, I want to do my ledger. Yang ni sebab dia kira guna macam tu je. Yang ni kalau you faham, actually dia tak ada masalah. Teruknya saya punya line. Okay, alright. Okay, so let's say saya buka saya punya AFDD. Okay, alright. Just now I have EFDD sebelah debit. Okay, 500 dekat sini. Okay, lepas tu I have 1,000 here. Alright, and then sebelah credit saya ada 490. Sorry. Yang ni sekejap. 1,000 is from my transaction Encik Latif. Okay. And then 500 is from allowance for doubtful debt Encik Halim ni tadi. Okay, madam lupa. Saya tak letak bagi awal. Okay. So balance BF. Okay, how much is my balance BF? Berapa? 3,000. 3,000. Betul? Ambil dari mana? 39. Ambil dari soalan kan? Ya. Ya. Okay, I ambil dari soalan tadi. So balance dia ialah 3,000 dekat sini. Okay, so just now I have one more transaction, which is this one. So madam akan masukkan yang ni ya. I akan masukkan 500 yang ni. And I akan masukkan 1,000 ni dalam ledger. Okay, so untuk sebelah credit, I have 1,000 here. Allowance for doubtful debts. Ni 1,000 dekat sini. Okay, that 500 I dah masukkan dekat situ tadi. Alright. Lepas tu saya nak cari baki akhir untuk AFDD kan.
Okay, that one you need to estimate based on your AR. Alright. Okay. How much is your AR balance? Berapa balance AR kamu? 3990. Macam mana dapat? Um, Hmm. You ada, tadi you ada 19,950 tadi darab ada 200,000 2%. kan? Ya. Kan? Asalnya kita ada 200,000. Lepas tu kita minus ni. Minus 500. Correct? Lepas tu kita plus 1,000. And then kita minus 1,000. Okay. So dekat sini. Alright. Actually you ada 200,000. Minus 500. That is 1,99500. Dapat tak baki CF untuk AR? Dapat. Dapat Okay. So your baki CF untuk AR ni, kalau saya darab, okay, the allocation is 2%. Okay. So baki akhir untuk AFDD saya ialah 3990. Okay. Will be here 3990. Yang ni ialah CF. Alright. Okay. So 3990 plus 500 is 4490. Okay. Yang ini 400 kan. So kita akan ambil total paling besar sebelah debit lah. This is 4490. Yang sebelah sini is 4000. Jadi the missing item is, sekejap ya. Okay. So the missing item will be 490. That is actually your bad debt expense. Okay. Alright. Soalan ni tak minta kamu buat ledger. So kalau tak buat ledger, you tak tunjuk, tak ada masalah. Sebab tu kalau you tengok dekat sini, dia dah buat calculations dalam bentuk macam ni. Yang ni kalau you cakap memang tak ada masalah lah. So how do I get that 490? I get it from here lah. Okay. So this 490 is actually your adjustment, which is debit bad debt expense. Okay. Credit allowance for doubtful debts. 490. Okay. Ada soalan nak tanya? Any question to ask? Soalan 12? Siap Okay, clear. Yang lain tu tak tahulah, tidur agaknya. Ke minum kopi ke? Yes, ada apa? Atas lagi? Okay. Okay dah madam. Madam, kalau Encik Latif bayar balik bad debt, kira bad debt recovery ke macam mana? Betul? Encik Latif bayar balik bad debt is bad debt recovery, Hafiz, betul? Okay, dah ke? Dah? Clear? Sudah. Okay, alright. Okay, we go to the next question. Allah, yang ni senang gila. Okay, tu je jawapan dia. Dia suruh kamu kira realizable value kan, net realizable amount. Okay, so dia bagi tahu dekat situ, an aging of accounts receivable indicated that 71,100 of the December 31st receivable may be uncollected. So that 71,100 is actually your AFDD lah, amount yang allocated, yang dijangka tak dapat dikutip. Alright. Okay. And then dia bagi dekat sini, company accounts balance for accounts receivable and the related allowances for uncollectible accounts were 800,000. Ini is actually balance untuk AR. Okay. Yang ni ialah balance untuk AFDD. Okay. Balance untuk AFDD. Related allowance baki awal, right? Accounts balance for accounts receivable and the related allowance for uncollectible accounts. Okay. So an aging of accounts receivable, and aging, that means that will be the last balance lah after all the adjustment has been done. So nilai AFDD, last balance for AFDD is actually 71,100.
Okay, so kita akan ambil 71,100 kita tak ambil that 40,000. Okay, so your net realizable amount will be 728,900. Ini untuk question 13. Madam, soalan 13, kalau saya buat dalam bentuk kolumnar boleh. Kolumnar lebih senang ya. Madam mesti tulis dalam jadual. Okay, actually memang kita tak minta dalam jadual, okay? Tapi kita faham when you are supposed, okay, dia macam ni ya. We are not doing mathematics okay, kamu kena faham dalam account kita bukan buat mathematics. You faham tak apa maksud mathematics saya tu? Maksud matematik ialah kalau saya minta, kalau kata you buat macam ni kan, net realizable value. Kalau you buat macam ni, 800 minus 71,100, okay, you akan dapat 728,900. Okay, you rasa berapa markah you dapat? Ini kita buat maths kan? You buat maths kan selalu macam ni. Okay, kalau untuk account, kita dapat tick dekat sini je. Okay, kenapa saya tak boleh bagi tick dekat sini? Saya tak tahu ni apa. Sebab kita bukan buat maths, kita buat account. So every amount ataupun every value comes with an item. Maksudnya dia mesti ada nama dia dan jumlah dia berapa. Faham tak? Jadi saya tak sesuai lah nak buat dia dalam bentuk ayat matematik. Sebab tu saya akan buat dia dalam bentuk table macam tu. Sebab dia, saya kena senaraikan dia mengikut item dia. So account receivable nilai berapa, AFDD nilai berapa. So bila saya mana, saya dapat apa? Net realizable account. So the amount is 728,900. Kalau saya buat macam ni je, I bagi you kat sini je lah. Yang ni saya tak boleh bagi. Figure ada, dia punya particulars tak ada. Okay, so saya tak boleh bagi markah. Dalam account tak sama pengiraan dengan mathematics. Yang ni awak kena faham betul-betul. Sebab tu, the best way of answering your question in account is actually kita akan kira ke bawah. Sebab apa kita kira ke bawah tu? Sebab bila you tulis nombor tu, you akan tuliskan item dia di sebelah kiri. Berbeza dengan ayat matematik. Ayat matematik itu kita tahu, you kena faham, dalam dalam matematik, the main purpose is actually mencari mencari jawapan terakhir. Tapi accounts dia bukan macam tu. Okay, kita ialah proses. So bila kita ialah proses, you need to show me the steps, then you get the final answers. Kan awak baca kan definition of accounting tu. So it's a process of what? Bila kita kata proses, that means you kena tunjuk lah dia punya step by step. Macam buat kek. Boleh Okay, sebab saya perasan, saya daripada hari tu lagi saya dah perasan, ramai sangat yang suka kira macam kira maths. Kalau awak buat accounts ni di sekolah pun saya rasa tak dapat markah kot. Tapi bila matrix dia nak try and error kan, dia nak cuba, boleh tak dapat markah kalau buat macam ni, tak buat panjang-panjang. Okay, okay, soalan 14, yang ni soalan PSPM. Okay, dia suruh kamu kira guna dua provision yang berbeza. One is using your net credit sales, the second one is using your accounts receivable. Okay, so dia dah bagi dekat situ. Ending balance untuk AR is $160,000 for AR. Okay, AFDD 2,000. Credit sales is 80,000. Your sales return and allowances is 50,000. Okay, kamu nak kira sebab kita nak buat adjusting entry saja untuk bad debts. So kalau guna net credit sales is very easy. Cari net credit sales, that means yang ni madam hanya perlu ambil 800,000 ni. Okay, I minus dengan my sales return. Okay, lepas tu madam darab terus dengan 1%. Saya terus dapat bad debt expense. Okay, alright, and I boleh terus buat journal. Okay, so for the first one, okay, madam akan debit bad debt expense, credit allowance for debts. That is actually the journal for my adjustments lah. Nilai dia ialah 7,500. Mana saya dapat 7,500? Saya punya credit sales tadi is 800,000. You nak cari net kan? So nilai jualan bersih. So just minus dengan your returns tadi. So nilai ni
Kalau I darab dengan 1%, saya terus dapat bad debt expense. Sebab tu saya boleh terus buat journal entry. Okay? Alright. Untuk the second one, it's actually very easy as well. Tapi nak buat juga dalam bentuk ledger lah saja kan, nak bagi awak nampak. Okay? So EFDD dalam soalan kita dah ada baki awal. Alright, the financial information as at 31st July. Yang ni is RM2,000. Okay. So that dia ada bagi baki awal, tak ada kan? Alright. Okay, so that 5% kita akan darab dengan 1600. Okay. So 1600 tu will be your CF for your AFDD. Okay. So 160000 times 0.05, that will be 8,000. Okay. So BF dekat sini ialah 2,000. Jadi total kat sini 8,000. Yang ni 8,000. Jadi my bad debt expense will be RM6,000. So nilai ni kita akan catat dalam journal. Okay. Alright. Ada soalan nak tanya? Madam, Saya faham bila you tengok dalam total dekat atas tu, you nampak 2,000 tu you ingat dia baki akhir. No. That is baki sebelum adjustments. That means baki akhir dia belum dikira lagi. Clear? Okay. Siapa nak tanya saya soalan tadi? Yes. return and allowances tu tiap tolak sama AR kah? Macam mana? Yang mana? Yang mana tu? Awak tanya sales return and allowances tu tak tolak AR tak? Saya tak perlu tolak AR sebab tu dah baki akhir. Tapi AFDD you tak boleh senarai lagi sebab you memang tak buat entry. You tak buat adjustment lagi. So that is actually your beginning balance, bukan your last balance. Boleh? Okay kah? Siapa tanya madam tadi tu? Hilang dah orangnya. Okay. Madam, calculation tu mesti letak di journal ke? Atau boleh asingkan? Kalau you nak jawab dia dalam bentuk journal, saya nak kira, saya boleh kira terus dalam journal. Tapi make sure I kira di bawah explanation. Maknanya saya kena selesaikan journal tu sampai habis dulu. My calculation will be below my explanation. Tak boleh lah dekat tengah-tengah ke apa. Sebab kita tak nak kacau the journal. Okay. Soalan seperti ni memang perlu buat separately ke madam? Separately means? Desmond, separately maksudnya apa? Maksudnya apa tu, Desmond? Desmond? Where are you? AR1, sale 1. AR1, sale. Ya. Sebab dia lain-lain method kan? Sebab saya nak buat adjusting entries tapi saya guna different provision calculations. Satu guna based on net credit sales. So, dia punya amount takkan sama. Kalau saya guna based on account receivable, amount dia takkan sama. Okay? Boleh ya? Boleh faham ke? Okay. So, you ada dua journal lah. Okay. Okay ya? Alright, ada apa-apa nak tanya? Tak ada? Faham ke? Faham, madam. Faham. Okay, clear? So tutorial ni dah selesai. Nanti saya masukkan jawapan dalam Google Classroom. Okay, I need you to check your practical test. Okay? Practical test pula dah. Sekejap